Okey. Kita dengar Okey, hai semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Ella, host anda koranglah pada hari ini. So, hari ini topik kita adalah Jom Sahur. Okey, ini adalah episod yang ke-39. Dah lama, dah ada hampir setahun dah ni. Kita punya Dynamics team. Okey, Dynamics ni kita punya under group lah. Ada group untuk kita punya Thermomix. Okay. So hari ini kita ada Yasmin masak lemon garlic pasta, Hanani mi goreng, Mamak, and then ada banana dates putih by Hasni, and then oat porridge by Eleanor. Okay. Okay, so ini saya lah. Kalau korang nak boleh follow, kalau nak follow dekat IG Ella Shakila double L, okay. Okay, so welcome to your Thermomix cooking experience. Kat sini kita ada invite customer-customer kita. Memang tiap-tiap minggu customer kita orang akan ada boleh tengok cooking show. Sebab dalam cooking show ada macam-macam tips lah. And then untuk new customer, bakal customer, semua boleh join tengok. Okay, so saya punya Thermomix. Okay, saya start bulan 4 hari tu. Tahun lepas, saya beli tahun lepas bulan 4. Masa tu semua tahu saya nak beli sebab nak beli bread maker. Tapi bread maker yang saya nak beli harga mahal dalam 1,000 lebih. Lepas tu saya nak beli KitchenAid mixer. Yang tu dalam 3,000 lebih. So bila saya fikir-fikir balik, macam tak berbaloi. Jadi saya beli Thermomix. Okay. Lepas saya beli Thermomix, saya dah tak nak lah. Bread maker saya tak nak lah. Kitchen maker, KitchenAid. Saya tak nak semua-semua dah. Memang cukup Thermomix sahaja. Okay. So memang jimat. Okay, bila kira-kira balik, jimat banyak. Okay, yang itulah. Okay, saya beli, saya tak tahu apa saya beli dengan kawan saya, tapi Alhamdulillah langkah kanan saya masuk dalam team Dynamics. So dalam team Dynamics kita memang number 1 lah, tak pernah lagi sejak kita establish, last year juga, bulan 4 juga. Tak pernah lagi kita number 2. Okay, so team kita memang number 1, memang the largest community. Okay, so ini Hall of Fame our team lah. Itu saya. Okay, so kalau lah korang, untuk customer kita orang memang ada Dynamic Recipe Channel. Kat sini banyak recipe manual, tips semua. Okay, and then customer club. Okay, customer club ni, customer-customer kita orang akan selalu berinteraksi, akan tanya macam-macam. So, memang ramai akan jawab. Sebab apa? Sebab kita ramai Dynamic Thermomix advisor dekat dalam group tu. So memang tak ada quick lah group. Walaupun dekat Telegram memang tak quick, okay? So tapi kalau korang tak ada lagi dalam group ni, customer, okay, tak ada dalam recipe channel atau customer club, please minta link dekat invitation link dekat you punya advisor, okay? Okay. So sebelum start saya nak tanya, okay, kat sini siapa yang first time tengok ni? First time, boleh tekan 1. Yang ni yang kali kedua, kali ketiga. Boleh type 2 dekat chat box, okay? So saya boleh tahulah. Yang ni kat sini ramai yang first time tengok ke ataupun yang ni yang kali keberapa. Ya, ataupun tak beli lagi Thermomix, tapi saja nak tengok dulu. Okay, boleh type kat chat box. Okay. So, Thermomix ni bila masak apa yang penting? Okay, satu kita nak jimat. Okay, tak maulah beli food panda ke apa. Ataupun nak masak yang senang-senang, yang simple-simple, campak-campak jadi. Campak-campak tinggal jadi. Ataupun korang ada masalah kesihatan ataupun jenis nak jaga kesihatan semua. And then nak masak kreatif. Tak naklah lauk sama je tiap-tiap minggu. Okay. Nak juga masak benda-benda lain juga kan. Ataupun nak jimatkan masa. Okay. Ataupun kalau jimatkan masa ni mau tu dalam masa kita masak tu boleh buat macam-macam. Okay. Boleh kemas dapur semua. Jangan risau. Thermomix memang boleh buat semua ni. Nanti kita punya chef akan tunjuk macam mana Thermomix ni boleh buat semua-semua ni. Okay.
Okay, Thermomix semua dah tahu ini adalah German quality. Sejak tahun 1883 tak lahir lagi dah ada Thermomix, memang dah banyak menang awards ni. Okay, dia dah jual dalam 80 countries termasuk Malaysia. Okay. So Thermomix start daripada tahun 1960, lepas tu evolve sampailah tahun 2019 jadi TM6. Tapi tahun 1970 tu dia dah start Thermomix blender ni dah start ada heating function. Masa tu dah advance dah 1970 ni. Kalau dulu, sekarang ni dulu tak pernah lagi tahu ada blender yang ada heating function. Tapi lepas kena Thermomix, tahun 1970 dah ada function ni. So dia orang evolve daripada TM6 jadi sampai sekarang TM6 tahun 2019. So siapa yang beli tahun 2019 ni dia sangat untung tau. Sebab dia dah explore macam-macam, dia dah senang kerja sejak tahun 2019 lagi. Dah awal. Okay. And then dia orang tak boleh risau. Cakap kalau beli awal dulu tahun 2020 tak sama dengan tahun 2019. Tak. Okay, sama je. Sebab apa? Sebab dia ada software update. Macam iPhone lah. Okay, macam telefon kita selalu ada software update. So, function 2019 punya Thermomix dengan tahun 2022 sama sahaja. Yang tak sama ialah kerja kita mudah awal kalau beli awal. Okay? Okay, so ni daripada siapa yang kenal Dr. Imelda Baci. Okay, so dia cakap lah kat sini post dia. Memang post tak berbayar, memang review ikhlas dia cakap. Sebab apa? Ramai Thermomix agent nak jual blender kat dia. Jual blender Thermomix. Dia pun cerita lah, dia dah pernah pakai tahun 1996 lagi. Dah 26 tahun dia pakai. And then blender tu masih bertahan sampai sekarang. Okay. So dia sayang sangat blender Thermomix ni daripada Malaysia mak dia beli, lepas tu dia bawa ke UK, daripada UK bawa balik ke Malaysia. Kalau dia tak suka blender tu dia tak adalah bawa pergi mari kan. Okay, masa tu tahun 2000 lah, tahun 1996 tu. Tak payah maintenance. Dia cakap apa pun dia pakai lagi hari ni buat sambal belacan. Okay. Sekarang anak pula yang pakai, dia cakap. Okay, dia siap cakap jaga-jaga blender tu. Okay, dia pesan dekat anak-anak dia, jaga-jaga pakai blender Thermomix sebab dia sayang lagi. Okay, ni adalah review salah satu customer kita orang. Customer Thermomix. Okay, so benda ni bukannya tahun baru famous semua. Tak, dia dah lama dah. Kita je yang lalai, kita je yang tak tahu. So sekarang ni memang bila dah guna Thermomix ni, korang akan tahu, wow, inilah yang diorang cakap kan. Okay? Hebatnya. So, okay, tak yang panjang-panjang cakap, kita terus start ke Hana ni. Dia akan masak mi goreng mamak. Korang boleh follow dekat IG Nana saja. Macam-macam tips nak masak boleh, nak berfashion boleh, nak tanam pokok pun boleh. Okay? Okay, spotlight. Okay, dah. Hai, Assalamualaikum semua. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Okey, jom hari ini kita nak masak apa untuk sahur nanti. So, suggestion daripada saya, kita masak mi goreng mamak. Mi goreng mamak ni senang je guys. 5, 4, 1. Total 10 minit je dah siap. Pejam mata putar-putar, dah siap mi goreng mamak untuk sahur. Okey guys. Okey, so senang je guna Thermomix. Resepi saya memang guna resepi Thermomix. Tak payah pergi kedai mamak guys. Tak payah nak tunggu kedai mamak 24 jam semua untuk nak pergi makan sahur. Tak payah. Kita guna Thermomix sahaja. Okay, so resepi daripada Cookido kita klik-klik dah masak sahaja. Alright. So yang ini adalah Thermomix. Sebenarnya semua orang kenal. Okay, saya dah klik siap-siap kat sini. Mi goreng mamak lah untuk masakan kita pada hari ini. Nampak saya? Nampak. Hari ini saya pakai tema macam Ramadan sikit lah. Pakai baju kurung. Okay, so start cooking, tekan je start cooking. Alright, so kita ikut je apa yang Thermomix dah tulis kat sini. Dia suruh masukkan 6 garlic clove. Okay, so masukkan je 6 garlic clove. Okay.
Then masuk 85 gram shallot. Okay. Alright. Masukkan je bahan ni. Tak payah potong-potong beria tapi kena kupas lah. Janganlah tak kupas pula bawang tu. Okay. Tapi Thermomix pun boleh kupaskan bawang untuk korang. Okay. Ada cara dia. Memang senang kalau Thermomix. Memang memudahkan. Okay. So masukkan bawang dan bawang putih tadi. Kita akan start blend. Pelik lah. Okey, tu bunyi dah siap. Pelik lah, Thermomix ni boleh blend bawang tapi boleh masak mi goreng. Macam mana tak hancur ke mi goreng tu kan? Dia ada magic guys. Nanti kita betul kenapa. Okey, dah siap blend. Blend dia memang hancur. Hancur elok. Tak payahlah pakai blend asing, pakai kuali asing. Nak pakai basuh banyak-banyak tu apa? Bazir-bazir sabun betul tak? Kita tak biasa tahu tunjuk masak ke belakang macam ni. Tapi sebab nak show off baju tu dia pasal. Sanggup kita tukar setting hari ni. Okay. Okay, alright. Lepas tu dia suruh masukkan terus. Lepas blend, terus masak dalam bowl yang sama. Tak payah tukar-tukar dah. Okay. Dia suruh masukkan 30 gram cooking oil. Okay, dia akan sukat kat sini. Tapi kalau terlebih tu tak adalah dia menjerit terlebih. Tak ada. Okay. Kita boleh lebihkan sikit ikut cita rasa masing-masing. Boleh derhaka resepi kupi tu ni tak ada masalah. Tapi janganlah derhaka lebih-lebih sangat. Ya. Okay. Keluar pula pahang kita. Okay. Dia suruh masuk cooking oil, masuk fresh red chili. Saya dah prepare siap-siap lah. Okay. Biasanya tidaklah saya letak dalam mangkuk macam ni. Macam acar-acar resepi chef-chef ni tak ada. Biasanya saya potong-potong masuk campak. Kan. Tapi untuk cooking show nampaklah proper sikit kan. Okay. So dia masuk fresh red chili. Dia suruh masukkan 90 gram onion lah. Tapi saya skip lah yang ni sebab saya suka banyak sangat onion. Saya degil orangnya. Okay. Dia suruh masukkan 100 gram chicken breast. So masukkan je. Kenapa nak masuk semua ni? Kita nak masak tu dalam ni. Kita lepas blend terus masak dalam Thermomix. Betapa mudahnya. All in one dalam ni sekaligus. Blend, masak semua. Okay. Alright. Lepas tu kita akan tutup. Okay. Dia bagi arahan je memang mudah bergambar. Even mak saya yang umur 50 lebih tak pandai tak berapa sangat English boleh faham macam nak guna Thermomix sebab dia ada gambar. Okay. Dia suruh putar-putar. Okay, sekarang ni dia akan tumis bawang ayam kita tadi. Risau tak? Tadi blend bawang hancurnya ke main? Kalau masuk ayam tak hancur ke? Tak guys. Ini yang kita namakan teknologi Thermomix ni. Tak cerita hari ni. Okay. Ini adalah blade Thermomix. Saya ada banyak sangat mesin bol. Gila, suka sangat ke Thermomix ni. Okay. Blade Thermomix ni, okay, specialnya kalau daripada kita tengok blade blender, blade blender dua-dua belah adalah tajam. Betul tak? Betul tak betul? Betul lah tu. Okay. Tapi Thermomix lain. Okay. Satu bilah dia adalah tajam. Okay. Satu lagi adalah tumpul. Tengok saya boleh gores-gores tangan kat sini. Okay. Memang tumpul. So, apabila kita blend, dia akan berputar ikut side yang tajam. Okay. Tajam. Okay. Tapi apabila kita nak buat gaul lauk, masak mi, bihun, nasi goreng, dia akan berputar belah yang tumpul. Bijak tu bijak. Mestilah bijak Koma. Kan? Ini adalah teknologi dia lah. Untuk resepi yang memang dah automated macam ni, dia dah tahu dah. Ni tadi ada suruh masuk ayam. So dia akan berputar belah tumpul. Okay? Wah, macam cikgu pula. Kalau masa nak blend bawang, nak blend buat aiskrim cendol, you name it, okay? Dia akan berputar belah yang tajam. Itulah teknologi dia. Alright? Sebab itulah orang pelik. Kau ni blender ke apa benda? Kenapa pula boleh masak ikan asam pedas dalam tu? Ikan patin tempoyak boleh masak dalam Thermomix macam mana? Sebab dia ada dua side blade. Kita boleh pilih reverse ataupun tak reverse. Kalau tak reverse tu yang dia blend habis hancur ke lah. Kalau yang untuk masuk bawah dia akan reverse. Okay, so akan guna side yang tumpul. Faham ke faham? Okay, itulah rahsia dia. Macam mana teknologi blade dia. Okay, so ada masa sikit dalam masa 3 minit sementara saya menumis ayam. Nak cerita macam mana saya boleh terjebak di Thermomix. Ni semua salah Ella Shakila lah. Tak ada salah orang lain dah. Ella Shakila ni jenis yang tak masak. Masak tapi jarang makan. Sorry, anak tu restoran tu. Okay, dia makan hanya untuk hidup je. Okay, tiba-tiba satu hari saya nampak dia buat roti setiap hari. Dia masak
macam-macam. Saya macam, dia ni betul lah. Mungkin dia nak toke kot, tapi macam pelik. Kau tahu kan hari-hari buat roti jadi pula kan. So tengok-tengok dia beli Thermomix guys. Dia beli Thermomix. Macam, wah Ella yang masa tu single lah. Sekarang dah married. Okay, masa tu single. Macam masak hebat-hebat. Dia bukan makan. Masa tu bawa pergi tempat kerja. Buat cinnamon rolls, roti bentuk rila, kuma, panda. Semua dia buat. So saya macam amazed sebab saya fikir bila lagi saya nak buat semua ni homemade kan, asyik-asyik beli roti Gardenia, asyik-asyik beli roti Mighty White, beli kat bakery. Bila saya nak belajar buat roti sendiri sebab saya tak pandai pun buat roti sendiri guys. Saya selalu nak buat donat percubaan yeast tak hidup-hidup. Yeast tengok muka saya pun mati. Tak boleh. Dia memang tak akan hidup, takkan bubble. So saya selalu bazirkan saya punya adunan masa tu. Okay. Tak kusangka selain daripada roti, boleh kisar ais, buat aiskrim sobe-sobe, boleh pula buat steam mantau, boleh buat lauk pauk, boleh buat kuih muih, boleh buat apa lagi? Semua Thermomix, cepat-cepat komen apa lagi yang korang buat dengan Thermomix. Betapa hebatnya, even susu pekat manis sendiri pun boleh buat. Jangan tak tahu guys. Okay, saya on diet. Okay, ramai dah tahu kot saya on diet keto. So, nasi ayam boleh pakai blender mahal ni. Pelik tak pelik? Okay, nasi ayam tu kejadian yang paling hebat lah dengan Thermomix ni. Nasi ayam guys. Okay, saya diet keto. So, memang kat sini saya senang sebabnya setiap resepi dia akan tulis nutrition fact dia. Karbohidrat banyak mana. Yang tu yang keto takut sangat tu. Kalau lebih daripada 10 gram jadi 10 gram. Okay. Tu yang kita suka dengan Thermomix ni. Okay. Selain daripada resepi kat Cookido, kita dalam tim Dynamix kita ada banyak sangat resepi-resepi manual yang pengguna-pengguna Thermomix dah try, dah buat, memang jadi. Dan sekarang ada boleh save pula dalam Thermomix. Bila resepi turun-temurun mak, nenek, tok, moyang, tek, semua tu boleh simpan dalam Thermomix. Kita Thermomix kan. Resepi Cik Nom, resepi siapa-siapa lagi. Nak sebut-sebut kan nanti minta royalty bahaya. Okay, boleh simpan dalam Thermomix. Hebat tak hebat? Bila balik tinggal masak dan klik. Dah siap. Okay, berasap pula lupa nak buka kitchen hood. Bila nak buka nanti kan bising pula. Okay. So, macam mana saya belajar 2 Thermomix? Okay, saya jadi advisor. Ada cara dia dan saya dapat satu lagi free Thermomix. Syok tak syok korang? Satu pun dah seronok, 2 extra seronok. Tengok muka saya glow. Saya baru habis kerja malam ni, saya balik pukul 8 pagi. Nampak Thermomix, muka saya macam makeup tebal 7 inci. Betapa seronoknya guna Thermomix. Okay? Dah siap masak. Borak dah siap masak kan? Mana pakai baju lama-lama tak ada kesan kunyit pun. Okay? Alright, sorry lah kepoci sikit. Okay, so dia suruh letak noodles. Okay. Inilah part-part yang saya teruja sangat sebabnya bihun boleh goreng, mi boleh goreng. Ni mat mana lagi yang kau dustakan? Gitu. Okay, masuklah 500. Okay, saya beli biasanya brand Numi Gardenia punya tu. Ikutlah korang nak cak masjid ke, nak cak taubat ke, ikutlah. Tak masuk pula kan? Nervous kita masak ni, orang tengok. Okay. So dah masukkan noodles, tekan next, lepas tu dia suruh masuk kicap pekat. Kicap pekat ni, saya sebelum Thermomix, saya ada kicap manis, tak kicap manis, kicap masin. Tu je yang ada. Okay, sejak Thermomix ni, segala jenis tok nenek keturunan kicap saya ada. Okay, kicap pekat, kicap nipis, kicap masin, kicap manis. Apa lagi kicap? Semua adalah peti saya. Hebat atau tak hebat Thermomix ni? Sebab terlalu banyak resepi guys. Nak try. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seronoknya tak masak benda yang sama je. Balik-balik masak benda yang sama je balik-balik. Okay, so dia suruh masuk 20 gram chili sauce. Kadang-kadang seronok tau resepi dia yang kalau yang belah-belah Malaysia tu dia siap cakap lagi hint dia. Masukkan belacan. Masukkan sebut kari cap babas. Dia punya hidden trick. Pandai Cookido ni, pandai. Okay, dah masuk ni, dia suruh masuk stock lah. Okay, dia suruh masuk chicken stock tapi saya suka pakai mushroom lah. Tanya apa? Sama lepas Thermomix macam-macam ada. Betul tu Haida. Betul sangat tu. Macam-macam kicap ada. Tak tahu pun kicap ni berapa keturunan ada. Okay, Allah. Lepas tu masukkan prawn udang atau prawn. Okay. Allah. Nervous. Okay, 300 gram. Okay, so masukkan 150 gram water. Okay, kita ada measuring cup guys. Tak payah nak guna mangkuk banyak-banyak. Yang ni pun dah tulis 100 atau 50. Jimat sangat sabun pinggan. Okay, letak je dekat ni .
Apa nama benda ni? Kowe. Okay, letak. 100 setengah. Saya nak cakap betapa engineer dia reka benda ni. Engineer ke designer kot. Reka benda ni semua ada sebab. Okay. Okay, dia suruh tutup. Okay. Masak 4 minit. Saya nak tunjuk putus ke tak putus mi. Boleh buka vote sekarang. Putus tak putus mi goreng mamak saya. Saya berani cakap lah tak putus. Okay. So 4 minit ni saya boleh berlenggang-lenggang. Mungkin korang boleh nak dengar lagi satu lagu rumah saya. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga mata, menjaga hati, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia syurga nantinya. Ella, okay, sama pada Ella baliklah guys. Thank you. Ella. Amin Ella. Okay, tunggu mi goreng masak. Dah. Thank you Nani. Dah siap dah masak. Okey. Sambil-sambil perasan tak Nani masak macam mana? Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil bercakap. Jadi dah siap. Jadi letak dah siap, dah masak dah. Okey. So kalau orang yang macam saya ni, saya sangat sukalah Thermomix sebab saya kebanyakan masa saya berada dekat hospital. Saya doktor, saya berada dekat hospital. So bila balik, saya kena kerja. Saya nak masak, kena duduk kat dapur. Duduk dapur lama-lama. Tapi saya tengok housemate saya dekat luar bercakap-cakap, berborak. Yelah, takkan nak bercakap dekat dalam dapur kan? So macam bila ada Thermomix ni, saya boleh masak, letak. Lepas tu saya tinggal. And then boleh join diorang punya conversation dan siap ada bonding lah. Kalau dengan family time lah. Yang tu yang kita masukkan. Jimat masa untuk masak and then ada masa untuk family. Dia macam game macam tu. So kalau saya kalau dulu memang malas nak masak sebab kena ke dapur lama-lama. So sekarang ni bila dah ada Thermomix, kita tinggal je barang masak kat atas tu and then boleh join kawan-kawan dekat depan, boleh join family bercakap-cakap. Family time, bagi saya family time sangat penting lah masa tu. Okay. So yang ni gambar saya tak lawa sangat Okay, ini ada kalau korang dapatkan Thermomix, ini satu base Thermomix dan ini aksesori semualah. Okay, so yang ni adalah bercakap ni adalah Baroma punya set. Okay, Baroma punya set untuk basically steaming set lah, vapor aroma. So dia ada lid, okay. Dia ada tray, and then dia ada dia punya bowl. Okay, so bowl ni memang muat 1 ekor ayam. Okay, kat atas ni. So sebab tu, bila dekat Thermomix ni, kalau dulu memang, kalau nak masak ikan kukus ke apa, barang kukus memang tak mau, malas. Sebab apa? Kena bawa pengukus yang dekat bawah-bawah tu. Biasa saya letak bawah almari bawah tu. Kena bawa letak atas, kena masak separately. So kali ni dengan Thermomix ni memang jagalah kesihatan sebab kita kukus banyak kan. Sebab boleh guna ni. Satu untuk kukus, and then masak nasi, masak sup. Yang itulah best ni Thermomix. Guna satu je, boleh buat macam-macam. Okay? Kalau dulu memang saya malas, saya mengaku saya malas nak masak sebab satu bahan-bahan. Satu lagi nak kena duduk kat dapur, satu lagi kena basuh banyak-banyak benda. Okey? Yang ni adalah spatula. Okey. Spatula pun engineer pun bijak juga, tengok. Dia takkan touch kita punya tabletop tu. Okey, so sangat-sangat hygiene. Okey, kita nak apa tu? Nak ambil simmering basket ke apa, boleh guna hook kat sini saja. Tapi sorry lah, simmering basket saya tak jumpa cari. Saya baru pindah rumah. So barang-barang Thermomix ni simmering basket je saya tak guna. Okay? Sebab saya ada 2 Thermomix juga. Thermomix satu lagi dekat Terengganu. So yang tu memang komplit lah sebab kena masak dengan untuk husband kan.
Dia order macam-macam. So memang sekarang ni dah jarang duduk kat Kemaman. So saya ulang-alik pergi Terengganu. Kat Terengganu saya banyak masak guna Thermomix. Yalah sebab kat Terengganu pun rumah baru, tak ada dapur. Memang tak ada dapur rumah. Kat Terengganu memang tak ada dapur, ada Thermomix saja. Tapi still boleh masak. Okey? Siap request, siap tanya lagi kenapa nasi ciki. Nak buat macam mana? Okey. Yang ni adalah bowl. Okey. Yang ni pun boleh buat seekor ayam. Yang ni high quality stainless steel. So jangan risau kalau lepas korang masak kari, nak buat air lemonade, the famous lemonade pun tak apa, jangan risau. Okey. Dia tak akan lekat bawah. Yang ni adalah blade lah. Okey, kalau tadi Hanani dah cakap lah pasal blade semua. Okay, yang ni adalah base dia. Satu lagi aksesori adalah yang ni splash guard. Kalau korang masak tumis-tumis ke apa, boleh guna splash guard ni. Letak je atas ni. Letak je atas ni macam ni. Lepas tu dia akan nanti tak kotor lah korang punya backsplash tu yang mahal tu kan. Okay. Yang ni dah Nani pun dah tunjuk measuring cup. Biasanya letak macam ni je lah kat sini. Tapi boleh guna as a measuring cup, letaklah liquid cecair ke apa dalam ni, ataupun saya biasanya nak buat tekap apa tu doh. Saya guna benda ni juga. Okay. Jadi memang jimat lah semua benda ni. Setiap satu-satu ni tak ada satu function je. Macam-macam function. Okay. Jimat space juga. Jimat space, jimat item nak basuh. Dah lah Thermomix basuh sendiri. Lepas tu barang-barang yang tak perlu basuh pun, yang kena basuh pun sikit sahaja. Okay. Kalau dulu nak buat kek macam-macam saya kena basuh. Sekarang ni tak ada dah. Dia satu dua je. Macam apa tu sudu yang tu je. Okay, saya kena basuh je, lain tak ada dah. Okay. So yang ni lah. Yang ni adalah semua aksesori Thermomix, okay, yang korang akan dapat. Free option Thermomix ni nak bayar full payment ataupun financing. Okay. Yang ni harga dia sebenarnya tu harga dia 7,188. Tapi company kat Malaysia ni memang dah bagi voucher RM200 siap-siap. Okay. So memang harga dia jadi 6,988. Harga ni kita tak tahu sampai bila, okay. Satu lagi, okay, boleh bayar guna kad kredit full installment. Yang ni tak payah depo. Okay. Yang ni boleh guna kad kredit ataupun boleh deposit dan then bayar baki 4,000 ni bayar ansuran lah 6, 12, 18 bulan. Okay, untuk plan deposit baki ni pun tak tahulah sampai bila juga. Okay, siapa-siapa yang tak ada kad kredit sangat sesuai lah untuk guna plan yang ketiga ini. Yang ni okay, lagi 2 hari. Okay, lagi 2 hari korang akan dapat 3 bulan extended warranty ni. Yang tu masa PKP je yang pernah dapat free gift ni. Yang ni ada lagi. Okay. So ada pula, okay. Sebelum ni tak pernah ada, okay. Jadi please grab ni warranty ni, jadi 2 tahun 3 bulan lah. Okay, so kalau kau Thermomix boleh dapat thermosable 1 liter and then soft jug ni. Yang jug ni saya pun tak ada. Korang customer dapat. Ni tak memang tak dapat beli dekat Malaysia, okay. Memang tak dapat beli. And then kalau lah korang bayar full payment lagi, akan dapat extra lagi thermosable plus yogurt jar ataupun thermomat. Okay. Kalau korang ada CIMB credit card, lagi extra dapat cookbook dengan ni. Cookbook ni sangat best, okay. Macam-macam ada. Nanti saya tunjuk dia punya cookbook. Okay. Basic cookbook pun ada. Yang tu memang free lah. Memang setiap pembelian Thermomix akan dapat basic cookbook. Okay, yang ni lah one Thermomix does is all. Yang ni over 24 cooking function and counting. Sebab apa counting? Sebab setiap kali software update akan ada new cooking function. Yang ni pun dah macam-macam ada. Saya tak banyak dah explore, tapi ada lagi yang saya tak explore lagi. Sebab banyak sangat nak masak kan. Okay, jadi jangan risau. Memang Thermomix ni korang takkan tinggal je. Memang at least akan ada buat something juga. Okay, jangan risau. Nak timbang, nak blend, nak kupas bawang, nak mix, nak stir,
nak knead dough, kita egg boiler, sous vide, fermentation, sugar stage, semua memang banyak gila. Yang paling penting dia basuh sendiri. Yang tu paling penting. Masak-masak ni okey kita dah biasa tapi basuh pinggan tu ya Allah. Yang ni Thermomix boleh basuh sendiri, so dah settle satu masalah. Okey. So yang ni dalam Thermomix ada cookie dough. Cookie dough ni selalu update lah. And then korang boleh guna, masukkan korang punya resepi manual, resepi turun-temurun dalam cookie dough ni. Jadi nanti kalau husband or anak-anak nak masak korang punya ayam masak merah ke, resepi rahsia korang tu, boleh tekan-tekan dekat Thermomix sahaja. Tak perlu nanti ajar satu-satu semua. Yang ni diorang boleh tekan dengan precisely, boleh letak-letak bahan juga. Okay. Okay, so next adalah Yasmin. Boleh follow dekat Bliss 69. Okay. Masak lemon garlic pasta. Macam mana nak sebut ni Yasmin? Lemon garlic pasta. Okay, the thing is, the good thing about Thermomix ni, kita ada try and error. Bila kita rasa macam sedap, kita create our own name untuk kita punya dish tu. So this is one of it yang okay, this recipe bukan pakai cookie dough, is a manual where I ada alter sikit-sikit based on I punya experience before this kasih food for my kids. So my name is Yasmin. I have been the advisor dekat under Dynamics about 1 year. So I dah guna Thermomix ni around 1 year and I sangat suka. Because it's very versatile, bukan you je boleh pakai but the whole family boleh pakai. Your kids boleh pakai, your parents pun can use because it's so easy. Macam dia punya instruction tu very clear. So kalau you go with guided cooking tu kan you just follow apa dalam instruction dia tu and you go next and tada! Dah siap makanan you. Okay, so hari ni my recipe gonna be lemony garlic pasta. Sangat cepat dan sangat senang. So masa sahur, my kids kecil lagi, from 6 to 11. So diorang bukanlah senang nak bangun masa sahur tu, betul tak? So you every morning you akan macam dragging, alamak macam nak kejut je dah half an hour, nak masak lagi half an hour. Tapi kalau dengan Thermomix ni, contohnya kalau kita masak pasta about 12 minutes kan, that 12 minutes tu dia akan masak and at the same time I boleh pergi kejut my kids. Okay, so let's get into the recipe. So first thing is I pakai basil leaf and also parsley. So banyakkan sikit pasal I suka these leaves ni. Dia macam create the aroma kan dekat dalam your food. So apa yang I nak buat is I'm gonna chop this and sangat-sangat senang chop pakai Thermomix ni because of the blade tadi. Dia ada the dual function of the blade, yang satu tajam dan satu tak tajam. And that tajam tu memang betul-betul tajam and you can really control the speed of the blade tu. So kalau you nak macam halus, you nak milling, you nak betul-betul shred sampai kecil, then you pakai turbo ataupun you pakai speed yang lebih tinggi. Tapi kalau you macam acah-acah just nak dia crush sikit-sikit, so you pakai speed yang rendah. So macam I ni, I akan pakai speed 8. Just for how long? 3 seconds je. Okay, saya masukkan kat sini. Okay. So sometimes bila you blend ni kan, dia akan terkena dekat the side of the bowl tu. So you scrape bagi dia ke tengah balik. So dalam masa 3 second, you shred you punya leaves tu macam ni. Okay, so I'm gonna put this aside. Okay, then kalau kita masak pasta, mesti kita nak saute dengan garlic kan. Next up is my garlic. So garlic ni, I tak payah potong pun. I tak payah potong kecil. So I just kupas.
because I akan gunakan blade tu untuk potong ni kecil-kecil. Masukkan ke dalam. I use the same setting. 3 second also. 3 second. Speed 8. So after you dah chop the garlic jadi halus, you tak payah keluarkan, you can terus cook and saute dekat dalam mixing bowl tu. So I'm going to use olive oil untuk saute, 20 gram of olive oil. Dan kalau I nak masak atau saute atau apa-apa, I suka letak a bit of my chicken stock ni. Saya cerita lepas ni, I cerita sikit pasal chicken stock ni, okay? Then saute for 2 minutes. 2 minutes je, tak lama pun. Okay. And then we can also set the temperature. So bila kita saute, kita nak di high temperature sikit, 120, and then reverse. Okay, so coming back just now. This chicken stock ni, I buat sendiri from the recipe in Cookie Dough, and I like it so much sebab nak buat dia senang and it's homemade. As in you control the ingredients dekat dalam chicken stock. Dulu I memang orang yang akan beli dan akan guna chicken cube tu tau. So I rasa macam nak sedap sikit, I akan letak chicken cube. Tapi after I got this, I do this chicken stock paste ni almost every week. Every 2 weeks, I think, every fortnight. So kalau dia habis cepat, I akan buat lebih awal lah. So dia punya, the ingredients dekat dalam ni pun is just chicken and veggies. And then you put a bit of salt lah. So itu saja. So very clean, very healthy, and it's homemade. Okay, lepas tu sementara kita tunggu dia saute, I nak cerita sikit pasal this Thermomix ni, kenapa dia sangat-sangat versatile. Because one of the thing is yang I perasan masa I mula-mula dapat Thermomix ni, I sangat excited tengok macam Hana ni cakap pasal Shakila kan buat baking, buat roti ni. So I pun macam selama ni I memang suka beli bakery. So I memang suka beli all sort of buns tau. Lepas tu I macam macam senang je diorang buatkan. Because kalau you beli Thermomix, you akan masuk dekat dalam our support group tau. So dalam support group ni memang akan ada banyak user lain, TM6 lain yang akan share their experience dalam masakan diorang. So you boleh baca tau macam okay, what is the review for this, what is the feedback for this, and I suka tengok from that lah. Basically kalau to be very honest, I punya dishes mostly memang I akan refer kepada that support group. It's very sangat-sangat useful. And considering now kita ada about what 7,000 users, something like that. So in the group, so you can see how much feedback and comments that you can get dekat dalam support group tu. Okay, back to this. So bila I dapat, first thing I nak try is nak buat roti. So I try a few roti. Oh, senang sangat-sangat. Last time I suka baking tapi I don't like the cleaning part. Bila I bukan macam would spend so much for a mixer. So I tak ada KitchenAid. I dapat the free gift masa kalau I join competition ke apa benda kan, I got a free gift. I remember there was this one free gift untuk mixer stand ni. I dapat, it's just a small one. So I pakai yang tu je. So and even it's a hand mixer siap. Dia bukan macam stand mixer tu, it's a hand mixer. Yeah, I remember. And then alamak, dah siap dah saute. Kejap. Kita masukkan dulu next ingredients, then I sambung cakap. So senang je. Next one I masukkan lemon. So because the
the recipe is lemony, garlic and pasta. So tadi kita dah letak garlic, kita dah saute garlic. Now it's time to put in the lemon. So I put in the lemon, 20 gram of lemon. Okay. And then put some more olive oil, about 80 gram. Senang sangat-sangat. Sekejap. And then we put in tadi yang kita dah chop the parsley and basil in. Masukkan je. Dan hampir siap the sauce ya. Last sekali. So kita mixkan je tu. So kita mix sama 3 second. Seconds, speed 8. Sama saja. Okay. So sauce dah jadi. So simple. Tadi berapa banyak cooking time dia? Banyak yang second. Just that yang satu saute tu je. 2 minutes kan? Okay, dah siap. Okay, so I'm gonna put this aside. Okay, now kita time to cook the pasta. So I macam rinse sikit je lah dalam ni. I just rinse sikit the bowl. Huh? What? Hi, you going already? What? Oh, okay. Okay. So sekarang kita nak masak the pasta. So I put 1,200 gram of water. Okay, kita put water. Did you take out yesterday? Aku nak punya masa kan? No, that's not tonight. Not now. That my kids are around. Okay, letak sikit salt. And we bring it to boil. We need to boil for 10 minutes. Okay dah. So masa idling time macam ni lah, masa dia tengah panas, dia macam tengah boiling ni lah time yang kalau masa pagi sahur kan kita boleh terus pergi kejut budak-budak. Pun kejut orang-orang nak bangun sahur. You know, we'll be taking some time kan. Dan sambung sikit lagi pasal the function of the TMC tadi kan. So I mentioned that I suka buat roti. So and then I tried, okay, I dulu pakai just the hand mixer and then bila nak cleaning tu macam it's so much hassle. Lepas tu bila I try pakai ni macam oh my god so senang sangat-sangat. Dia punya kneading tu dah lah sekejap 2 minutes and then bila you take out the dough tu kan dia macam jadi cantik tau. And then nak uli pun senang kan, nak cut dia pun senang. Lepas tu dia jadi. Bila kita buat kan, especially I paling suka I buat tanzong, even bread pun kita buat sendiri, tanzong bread macam tu. So I suka lah because all this my family punya, my kids punya favorite and I got to do it from scratch kan. So I suka. Dan ada functions yang ada dekat dalam TMC ni, kneading ada, macam yesterday I buat onde-onde kan, I can boil
using the kettle function pun boleh juga. So dari kettle function tak payah kettle. So macam biasanya dekat rumah ada bread maker kan. So kita orang pun ada. So, I already put it in the store lah, tak pakai dah. So most of gadgets memang tak pakai. Macam kita ada bread maker and then kita ada macam contoh rice cooker kan. So you can also put your rice dekat dalam ni. Kita ada function rice cooker ataupun kita boleh guna the simmering basket. And then dia ada function egg boil kan, boil egg boiler. So the egg boiler tu dulu kalau I nak buatkan telur separuh masak, I akan pakai yang berwarna kuning tu. Mamak selalu ada benda lah tu. So kalau kita nak serve, kita dia serve sekali dengan berwarna kuning kan. So benda tu pun dah tak ada. I can just use this one and my boiler stick. So banyak sangat function. It has about 26 function if I'm not mistaken, and it keeps growing. The good thing about TMC ni, bila ada new function in, you can still remain Okay, tiba-tiba Jasmine maybe internet dia ada ada problem. Dia dah terlock out. So basically apa yang Jasmine cakap, once dulu saya selalu banyak macam dia jugalah, ada macam-macam gadget. Sebab apa? Sebab saya suka masak. Tapi satu saya tak ada masa, satu lagi malas nak kemas semua. So memang gadget tu hanya guna sekali dua je. Okay, korang tanya dia apa jenis semua gadget dapur saya ada. Kecuali pressure cooker. Okay, sebab saya takut guna pressure cooker. Sebab saya pernah dapat case burn untuk patient lah. Jadi dah tahulah saya jenis clumsy macam ni. Jadi saya tak sesuai guna pressure cooker. Thermomix ni dia ada safety lock dia. Dia tak akan bergerak kalau selagi safety lock ni tak function. So sangat-sangat safe untuk budak ke apa, untuk orang yang dewasa tapi clumsy macam saya pun boleh, sangat-sangat sesuai. Okay, saya beli Ella, sorry. roti, tapi tak apalah sebab memang saya guna, sangat-sangat guna. Okay, Yasmin, mana bilang balik dah. Okay. Sorry, my connection macam cut off. Okay, kat mana tadi I tengah beria sangat cerita. Okay, so tadi I tengah cakap pasal all the functions kan. The good thing about the functions juga dalam Thermomix. My sister pula. Okay, so the good thing about Thermomix functions ni, dia akan upgrade tapi at no cost. Maksudnya bila dia improve dia punya software tu, you just have to update je katanya to the latest software. Contohnya baru-baru ni dia ada yang sugar making. Yang before that dia ada yang peeler. Tapi peeler tu you have to buy yang dia punya BCP, the blade cover peeler tu. So basically kalau dia evolve pun, you rest assured that you can enjoy the latest function tu without any additional cost. Itu yang bagusnya buat Thermomix. Okay, back to Ella. Sementara I tengok punya pasta dia masak. Ella. Okay. Kita share screen sekejap. Okay. So semua tahu Thermomix memang boleh ni, memang boleh buat roti. Saya pun banyak close sales dengan buat roti sebab salah satu customer saya, dia baru cerita tau, dia lelaki. Hari tu saya bawa roti dekat ED. So saya bawa, dia makan, dia terus close sale, dia terus nak dapatkan Thermomix. Dia cakap roti actually sangat-sangat susah untuk dia puas hati sebab dia ni bread lover. Okay. And then sampai sekarang wife dia dah hampir 6 bulan lah guna. Wife dia macam setiap kali dia masak ke, dia memang kalau dulu tu memang dia akan cakap thank you sebab berjaya convince kan husband dia. Dia cakap saya tak convince pun, saya just bawa makanan tapi memang betul-betul menjadilah. Okay.
Sebab ramai bila rasa taste masakan Thermomix ni actually sama je. And then ada lagi sedap dengan Thermomix sebab dia ada perfect temperature. Dia dah memang dah set awal-awal. Dia dah set dah. Kita pun dah belajar kalau manual, kalau nak tumis macam mana, nak suhu santan macam mana. Okay. Kalau nak healthy, biasa orang guna olive oil kan. Tapi kalau guna olive oil, actually dia tak boleh high temperature sangat. Sebab olive oil tu dia akan bertukar jadi toxic kalau suhu terlampau tinggi. So daripada kita dapat kebaikan dengan olive oil terus tak dapat apa-apa. Okay, dapat carcinogenic effect pun. Carcinogenic effect. Okay, so yang something yang boleh buat cancer lah. So jangan hati-hati, okay. Okay. So, share screen. Saya nak share. Inilah perfectly every time. Yes, I can cook. So, okay. Lepas tu, so sekarang ni Thermomix tu tak perlu risau. Thermomix user kalau buat roti sekarang ni tak boleh dah roti. Just buat je sebab 2 minit dah siap. Just tunggu naik. Tapi sangat best lah. Sebab actually banyak sangat resepi roti dekat Thermomix ni. Roti buku, roti bulat-bulat macam tu. So saya sangat suka buat roti. Sangat best. Okay. So nak buat ais krim. Okay. Saya pun suka makan ais krim. Kalau buka peti ais saya, macam-macam ais krim ada. Okay. Yang ni pun husband saya pun suka yang mint ais krim tu. Sangat sedap. Okay. Tak perlu beli dah sekarang ni. Buat sahaja dekat rumah. Okay. Tak ada preservative, tak ada colouring. Okay. Next adalah kita buat oat porridge by Eleanor. Boleh follow dekat IG eleanor.nasruddin. Okay. Eleanor.nasruddin. Kita boleh tengok. Ni. Okay. Yes, Eleanor. Saya di sini. Yay. Thank you, Dr. Lela. Terima kasih. Hi, good morning. Good morning, kan? Assalamualaikum. Saya Eleanor. Saya kira pengguna baru lah untuk Thermomix, pengguna baru Thermomix baru beberapa bulan. Jadi ada kat sini yang baru dapat Thermomix dan macam baru bulan ni ke, bulan lepas ke, ada tak? Kalau ada bolehlah jawab. Kita macam kalau terasa macam hilang attention ke, ngantuk-ngantuk ke, boleh kita participate jawab. Lepas tu apa yang you all masak first kali? So dia macam time sekarang kan kita beli ni memang perfect timing lah untuk bersedia untuk Ramadan dengan Raya kan, insyaAllah. Kan, so macam Ramadan ni ada yang sahur, ada yang tak sahur kan. So actually taklah semestinya kalau sahur ni sahur pagi sebelum subuh. Mungkin sahur ni mungkin you all buat sebelum you all tidur berapa, ada kadang-kadang you akan makan some small meal juga kan untuk isi perut sebelum kita puasa the next day. So kita akan share hari ini is oat porridge. Actually nama panjang dia oat porridge with cardamom, dates and cardamom. So mestilah kita punya team kita sahur. So kita punya main ingredient highlight dia mestilah kita punya dates kan. Kurma dia memberi tenaga yang terbaik, especially untuk dia macam for me dua benda yang memberi tenaga yang bagus, kurma dengan telur kan. Kadang kalau kita makan itu pun dah okey dah. Kita dah sunnah Nabi, insyaAllah kalau kita makan kurma memberi tenaga kita yang boleh last the whole day. So at the same time some people kalau macam kita orang family kita akan kadang-kadang jaranglah makan nasi. Ni makan pasta ke roti, lepas tu kadang-kadang yang kadang-kadang yang cuba jaga sikit macam kita macam ada some of you mungkin kita makan oats. Okay, so kita buat oat porridge untuk hari ni. Dia cepat je kadang. Ada kita cakap buat overnight oats kan lagi senang. Lepas tu you punyalah lupa, you buat bangun tidur, alamak dah sahur. Overnight tak jadi overnight. So kita boleh buat ni, tapi ni oat panas lah. Alright.
So oat panas ni kita buat berapa minit je, sekejap je. I tunjuk kat you. Kita ada macam apa kelas masakan kan. Kita ada pistachio. Ini kita guna pistachio, kurma, boleh guna apa-apa kurma yang you nak. Lepas kita ada oats. Ini saya guna raw oats. And then ada cardamom, dia brown cardamom. So buah pelaga. So kalau you nak, kalau you nak blend sendiri boleh. Tapi dia banyak nak nak blend boleh, nak beli pun boleh. Okay. So yang ni susu. So ikutlah you all nak susu goat milk ke, cow's milk ke, almond milk ke, apa-apa milk nak guna. Kan? Kalau you guna air kosong mungkin boleh. Sebab macam Dr. Nani cakap tadi pun, kita boleh dah derhaka resipi tu tapi tak adalah dah derhaka teruk sangat lah. Make sure dia lebih kurang lah. Kalau kurang ke, tak kurang, yang kita orang I selalu tukar is kalau dia tak cili. Kalau sebab untuk masak budak sekali kan, kalau tak nak pedas, I tak cili langsung. So tak apa, you just next saja. You tak payah nak ikut betul-betul lah kalau you rasa benda tu tak perlu. Macam sekarang ni dia punya resipi dia ada letak gula tau. So kadang-kadang kalau you rasa tak nak letak gula, you nak letak madu boleh. Hari ni I nak share oat ni dengan anak I. Anak I dah 1 tahun. So anak I dia tak bagi dia makan gula lagi. Then hari ni I tak bagi dia tak gula lah dalam kita punya resipi ni. Dalam original resipi dia kata optional. So you nak manis lagi dia tak gula tapi dah ada manis daripada dia punya kurma kita. Okay. So kurma ni ada cabutlah dia punya biji. Nanti kan masukkan ke gerbang kita makan tu kakak-kakak satu hal lagi. Lain macam pula kita punya puasa nanti kan. So I tunjuk you macam mana kita punya first. I punya resepi yang ni is from cookie dough. So ada banyak oat porridge punya resepi tau sebenarnya dalam cookie dough. I guna yang ni sebab again sebab kita kan sangkung kan, kita tema kita Ramadan, so kita ambil yang ada dates. Okay, so kacang pun you boleh pilih lah, you nak tak pistachio tu, nak tak kacang apa-apa yang you suka lah. You nak, I think kalau you nak campur kacang biasa boleh, almond boleh, cashew ke, apa-apa yang you ada lah, yang you boleh sampai kat dalam dapur tu. Okay, so kita buat the first one, kita akan blend, kita akan chop, actually kita tak blend tau, kita chop macam kacang tu. Alright, this kacang right. So actually resipi ni ada untuk 6 portion. I study sebab kami kecil, kita guna half portion je. Most of the recipe I guna half portion je tau. So macam tu pun tak apa. Tapi kalau part-part macam masak ayam ke daging tu mungkin you kena adjust sikit lah. Okay. So yang ni kita tak kacang dulu, kita akan chop. Kalau chop kita tak perlukan speed yang kuat. Okay. Alright. Kita ada assistant kita kat sini. So, alright. Dia nombor berapa? 6. Sekejap saja. Alright. So, speed dia 6 is just for chopping. Alright. Kalau you nak lagi fine, mungkin dia akan suruh buat lagi tinggi lah. 9 ke 10 kan? Alright. So, kadang I akan buka sekejap. Takut dia bisa keluar. Alright. So chop dia tak banyak pun, macam kita guna apa? Batu lesung ni tumbuk. Batu lesung macam ni ah. Sikit je pun. Yang best ni kan, kalau you guna blender biasa, kalau you masukkan sikit seciput ni pun dia susah nak capai tau. You kena gerak-gerak juga goncang. I selalu tengok ataupun I selalu buat juga, kalau guna blender biasa you kena goncang supaya dia betul-betul capai semua kan. Tapi yang ni tak payah. Walaupun sikit dia boleh blend juga. Tu yang macam okay, sebab kadang I tak suka blender dulu, blender besar tak guna. I selalu guna mixer kecil ataupun hand blender. Sebab I tak suka bila I kena guna portion yang banyak. I selalu masak tu kecil, kami kecil je. Alright, okay, so next saya tak balik. Tak apa, tak payah basuh because it's just bahan kering je. And after that kita akan chop dia punya dates kan. Alright, kurma. So kita nak masukkan kurma tu ke dalam. Again macam semua buat tadi, memang kalau sebab t-shirt nak cantik sih kita dah beri timbang, kita dah letak semua cantik dalam mangkuk lah. Kalau tak, kita ambil daripada bekas je, buka plastik cek-cek masuk dalam kan. So nak nampak lah macam cantik sikit, macam ala-ala professional, kata show kan.
Alright. So, I punya assistant ni 5 saat. Berapa? Nombor dia 8. Okey, 8 dia tengok apa dia. Anak-anak saya suka dia selain dia tolong. Selain tolong, thank you. Bagus assistant ni. Dia suka tengok apa dia punya kejadian dia. Tahu? Dia sticky sikit sebab dates kan. Apa kejadian dia? Dates kan, I pernah tahu. I try cuba blend juga yang biasa. Lemah, I cakap kan. Tapi kan, ni 8. 8 Speed 8. Speed 8. Berapa saat 5 je? saat. 5 saat. Hanya dapat seminit. Right. Okay, ada tak balik. Lepas ni, baru kita masak dia punya sekejap. Sebab dia sticky. So yang bestnya, guna spatula macam tadi Dato' cakap, kita punya knife ni satu part dia tajam, satu part dia tak tajam. So kalau I guna I spatula ni pun untuk kaut makanan kat dalam ni, dia takkan terpotong lah spatula tu tau. Tapi I buat terbalik. Maknanya lawan arah, so dia kena blade yang tak tajam, yang tumpul. Okay? Dia tak tumpul, tak kenalah sebab I pernah kena I buat food processor, I kacau guna spatula silikon kan. Last saya tengok kenapa I punya spatula tinggal setengah. Rupanya dia terpotong spatula tu. Okay. The thing is Thermomix punya blade dia bukan yang powerful ni, bukan knife, dia punya motor. Itu yang best tu. Okay, mungkin ada sikit lagi tinggal, tapi tak apa, kita akan guna juga masak sekali dates ke nanti, so it's okay. So sekarang kita akan masak kita punya oats, okay? Okay, assistant next. Transfer, okay, dah transfer. Okay, nah kita tak milk. Kita tak susu, I guna susu fresh milk biasa je. Sebab memang keluarga ni kita makan fresh milk. Alright. Okay, ni ada sugar, so I skip aja, tak apa. Alright, cardamom. So cardamom, pelaga, sebut pelaga, I tak sikit. Tak nak kuat sangat. Ni boleh adjust lah kalau you rasa tak nak kuat sangat tu, tak nak manis sangat, you boleh adjust juga. Okay? Alright. Oats, alright. Saya tak oats ni. Saya tak oats ni. Yes? Yeah, that. Alright. What's next? So dia satu-satu. So nak kata kita lupa step tu memang hampir mustahil lah. Kalau kita terlupa bahan ke, terlupa step ke, terlupa apa. Untuk orang-orang macam I yang kalut ni, dia macam full proof lah. So dia takkan lupa ke, tertinggal ke apa-apa. Alright. Kita start di apa? 9 minit dia akan masak 90 degrees and speed 2. Alright, sambil-sambil dia masak, takut dia boleh dengar lah. Alright, sambil-sambil dia masak tu, I akan ceritakan tentang dia punya temperature. Sebab yang ni kita punya oat kita dia masak 90 degrees tau. Maknanya dia tak sampai 100 degrees. 100 degrees yang kita belajar dalam sains is where the water boils. Okay? So yang ni kita, sebab kita guna susu tau, kita tak nak panaskan susu tu, menggelegakkan susu tu sekali. So the thing is about Thermomix, masa I guna masak biasa ke, I suka eksperimen tau, I jenis yang dia tak semestinya bagus tau masak ke, baking ke, tapi bagi I suka mencuba. I suka buat roti. Roti tu memang siapa yang ada Thermomix yang tak pernah buat roti tu memang mustahil lah, mesti ada buat roti. So I suka buat roti. Cake I selalu tak suka sebab selalu takut tak jadi. So I lagi suka buat cookies. Cakes kurang lah, cupcakes boleh lagi lah sebab dia kecil kan, so dia punya chance dia nak fail tu kurang sikit. I buat lasagna kalau masak selalu sebab budak-budak tau, kita selalu masak ikut budak-budak SD dia, so macam western lah, pasta, lasagna, lepas tu
kalau benar-benar mencuba, kita pernah buat, kita buat macaron, kita try buat cream puff. So macam tu kan. Okay ya. Kalau benda-benda yang guna macam cream puff, guna custard, guna tanzong tu kan yang buat water tu. Kita maknanya nak lembutkan kita punya roti, kita campur apa nama susu butter dengan tepung. So kita tengah kacau. Lepas tu kan kalau kita kat dapur kan kita seni lah kita. Sini kita tahu pasal besar sangat api, kurang lagi api, besar api, kurang api. Ya Allah, benda tu kan memang bagi I benda tu paling lenguh lah, lenguh. Susah nak leceh. So kadang-kadang kita nak tengok temperature dia nak kena perfect. Kuat sikit salah, nanti kan nampak hangit. Kurang sikit salah, hangit. So kita tengok resipi kan macam masa chef ke apa dia buat sugar. Dia buat sugar stage. Saya ada sugar stage tau. Dia macam benda as easy as lollipop. Lollipop tu, dia nak cairkan dia, bukan senang. Dia kena lebih candy thermometer, kena beli yang lain, letak kat tepi, kita check, satu dengan yang lain, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Nak kena betul. Nak buat coklat pun nak cairkan. Dia kata nak cairkan coklat, sekarang tak ada microwave. So dia kata, okay, double boil. I nak buat double boil pula, nak cari mangkuk, nak cari air, nak cari tu, double boil. Kacau lagi, tak nak ada hangit kan? Kacau lagi tunggu. So macam hari tu I cuba cairkan coklat dalam Thermomix. Dia dah ada spesifik temperature kan tahu kat situ. So temperature untuk coklat boiling, melting coklat 50. You set je 50. The nombor besar tu is the temperature yang kita nak, nombor kecil tu is the temperature dalam mixing bowl. So kita tahu bila the temperature dah reach, and then kita tahu dia buat proses tu melting the chocolate. Lepas tu hari tu sajalah try sejak ada Thermomix ni. First time berani buat lollipop. Simple je because kadang-kadang you nak lollipop you yang jenis buat sendiri. Ingredient you control. Kadang you suka-suka nak letak sprinkle ke kalau apa you nak. Tak kalau pun tak apa kan. So you buat dengan dia orang. So macam yang bestnya the kids pun boleh participate. Maknanya panas-panas macam mana pun, letak dalam tu, dia masak 10 minit je, temperature yang dia dah control sendiri, selesai dia jadi. Sekarang kita tengok macam mana dia buat sugar ni kan, kalau tak, kena tak termometer semua tak payah. Termometer semua yang ada di sini dah letak. And then, dia cairkan, and then dia get the perfect temperature untuk buat lollipop. Gula-gula ke, lollipop ke, milk chocolate pernah buat, and then hari tu kita buat yang macam nama chocolate kan, yang chocolate campur dengan whipped cream. Whipped cream pun banyak. Whipped cream sometimes sebenarnya diorang temperature sensitive. Jangan kuat sangat, jangan rendah sangat kan. Rendah tak ada apa jadilah kan. Especially jangan kuat sangat. Kadang buat kan, okay, make sure susu ke cream tu dia tak menggelegap. Jangan bagi dia gelegap. Bagi dia buih sikit je kalau buih situ. Lama lah kita nak memandang benda tu. Tengok macam tu je lah. Sekarang budak-budak ajak main kan macam tak dapat. Dia tak tengah masak dulu kan. So kita baik sekarang kita kat dapur je. So kalau ni je biar kejap. Macam sekarang kita boleh buat borak. Kita boleh cakap habiskan time dengan anak I. Boleh kadang time tu anak I kadang dia nak mandi. Kalau macam ni 9 minit sempat lah nak mandikan dia ke, tukar dia ke apa ke kan. So banyak masa yang lebih produktif. Especially untuk bukan saja mak, untuk siapa-siapa yang ada kerja in between tapi nak kena masak juga macam tu. So macam ni, yang bestnya feature selain memasak kneading kan, uli roti 2 minit, 3 minit tu, saya suka sebab dia temperature control. Dia boleh buat kalau yeast. Satu lagi kalau yeast kan, besides kita buat yang water ni tu, yeast tu, kalau kita buat resipi, make sure the water is 37 degrees. Macam mana pula kita nak tengok air panas, air sejuk. Air panas, air sejuk. Kita pun pegang. Ni rasa macam okey ke tak? 37 ke tak? Kita tak sure. Kalau kuat sangat, kalau panas sangat, yeast tu mati. Kalau sejuk, dia lambat nak kembang. So kita macam lama lah. Pasal kadang kita macam blind. Kita buat macam kita tak sure. Harapan jadi ke tak jadi kita punya roti tu. So kalau dalam Thermomix, kita buat senang. Resipi dia set 37 kat situ, masukkan yeast, masukkan gula, masukkan air, dan dia akan panasin. Panas tu perfect temperature lah 37. Alright.
So banyak kita boleh buat. So dia akan tunjuk from 37, 50 untuk coklat, sup. Kalau kita buat sos, certain sos, kita tak boleh panas sangat, kita tak boleh sejuk sangat. Dia ada perfect temperature. So kaya hari tu pagi. Betul tak? I cakap extra eksperimen. Bukan saya masak day to day tau. Extra eksperimen boleh buat pelik. So kaya cuba buat. Dia tak boleh 100. 100 kan buat boiling. Dia 98. Macam mana kita nak sampai 98 tepat-tepat kalau kita tengok termometer yang macam yang analog kan. Kan 99 ke rendah sangat kan jadi kaya tu. So sekarang sorti. Sorti untuk macam masak carrot broccoli kan. Bila kita masak, that perfect temperature tu macam tadi Dr. Ella cakap, dia because of the temperature, minyak yang kita boleh guna olive oil. So dia takkan jadi toxic. And then garlic yang kita guna, selalunya banyak orang suka yang tentang-tentang kan, guna padi yang kuat, Bila garlic tu dah jadi macam hangit, benda tu boleh jadi toxic kepada kita. Walaupun tak sedap kan, sedap. Sekali-sekala mungkin boleh lah kalau kita makan luar. Tapi kalau kita boleh sendiri kan. So, kalau kita insyaAllah kita punya azam ke ataupun kita punya aim, kita nak try tu kira makan sebaik mungkin. So, temperature untuk makanan yang kita masak pun mainkan peranan yang penting. Even kan kalau kita baca kan, kalau saya suka baca kalau nak buat baby food. Baby food kita kena steam. Kenapa tak boleh goreng? Sebab temperature dia kuat. Kita nanti hilang all the nutrient. So kita steam the food. And then jangan lama sangat nanti vitamin dia hilang. Banyak benda-benda tu yang dia akan advise kita. So temperature dia set 120, dia boleh masak. Color, especially sayur, color dia memang cantik hijau. Berseri. Dia punya tekstur pun sedap, just nice. Dia tak crunchy sangat, dia tak lembut sangat. Salty. And then ada 160 browning. So kalau kita buat, kalau pernah join demo sebelumnya, ada yang pernah buat browning untuk prawn, browning untuk ayam untuk buat daging goreng kunyit, pun boleh juga browning juga. And then 170 tu tadi caramelize. Maknanya kita boleh buat untuk macam kita buat lollipop tadi lah. Gula ke. And then sebab ada cookie ni, dia control and then dia guided. So dia bagi kita guna dengan selamat. Alright. Cepat ni 9 minit kan. Tu dah habis. Haitan. Ni kejap-kejap. Kita ada dua lagi. Haitan ni is the ikan bilis. So kalau kita goreng kan. So tadi cerita goreng nak tengok janganlah crispy ke tak, hangit ke tak. Semua takut. So dia ada resipi kat putih ni besar pada dia buat untuk resipi ikan bilis. Senang tu. And then varoma is the last one. Varoma it means for vapor aroma, dia untuk steam. Alright, so temperature dia perfect untuk steaming, and then sometimes kita guna untuk certain food juga boleh masak. Okay, tak semestinya steam sahaja. So semuanya dah ada temperature yang sesuai. And then dia akan tunjuk tau, nampak tak? Kalau ibu nampak lah, dia merah sikit. Tadi kan hijau, so ada lampu kecil ni. Walaupun dia sikit tapi dia sangat penting, especially kalau kita masak dengan anak-anak, especially kalau kita ni orang yang kalut dan clumsy macam saya. So jangan pegang tau. Dia kata pegang bahagian yang selamat saja, bahagian yang designated lah kita pegang. So ni besi panas, merah, so budak-budak tahu jangan pegang bila merah ni. Alright, so kita akan buka. And nanti I lepaskan dekat Ella. Okay. Alright, sekarang nak masak. Terus nice temperature dia. Tak boleh tunjuk berapa banyak, kita tumpahkan. And then dia akan masak. I akan tambahkan dates untuk dia masak dengan dates bagi dia punya manis dia keluar. And then I lepas itu. Alright. Okay. Alright, next. Alright. So dia akan masak untuk 2 minit, dia akan kacau-kacau sekali. Sambil masak tu, I pass to you lah. Okay, terima kasih. Okay, dah. Boleh azmi. Thank you, Luna. Okay, so semua dah explain secara detail pasal perfect temperature.
perfect texture nanti. Okay. Okay, kita boleh teruskan. Saya screen share. Oh, ada. Okay. Tengok budak-budak pun boleh masak guna Thermomix. Tadi tolong bersama masak kan, masak dengan mak. Okay, so guna Thermomix ni boleh masak 4 layer cooking, boleh steam macam saya cakap, steam kat atas, apa-apa sahaja, masak sup, masak nasi, dessert, pasta, semua pun boleh. Okay. Ini yang perfect temperature. Okay. Especially untuk baby food, kena hati-hati ya dia punya temperature sebab kita tak naklah kalau terlampau tinggi, jadi tak bernutrisi lah zat tu, makan saja-saja tapi tak ada zat. Okay, kesian mak anak. Kalau tak masak nanti kan sakit perut pula budak tu. Actually banyak-banyak dekat kecemasan adalah budak-budak yang sakit perut. Orang tua pun ada, tapi kalau baby ni, budak-budak kanak-kanak memang banyak sakit perut. Okay? Jadi memang kena hati dengan temperature. Okay, kalau yang tahu belajar masak teh tu, memang ada function, memang ada suhu-suhu yang perfect untuk, sebab tu orang pergi kelas masak teh. Sebab dia memang ada skill, dia ada suhu yang perfect semua. Untuk kopi pun 95 darjah, untuk teh 75 darjah. Siapa cakap kalau masak dengan Thermomix nanti tak tahu apa-apa, tak tahu masak. Saya belajar masak guna Thermomix. Saya tahu bahan masak dengan Thermomix. Sebelum ni saya tak pernah masak kari ke apa guna buah keras. Tapi dengan Thermomix dekat Cookie Dough memang dia orang suruh guna buah keras. Okay, macam Hana ni cakap pasal kicap. Actually dekat rumah ni memang macam-macam kicap. Kicap cair, kicap pekat, kicap manis, kicap pasir. Banyaklah kicap, macam-macam ingredients ada. Bila once ada Thermomix ni, orang punya pantry pun akan besar juga bahan-bahan masakan. Dia jadi macam semua benda ada. Semua benda yang tak pernah terfikir akan ada. Sebab apa? Sebab kita dah tahu function, kita dah belajar banyak masak. Okay? Kalau dulu just ada kicap satu jenis, sos, bawang-bawang, and then cili bawang. Okay, cili bawang pun beli. Okay. Yang perfect temperature dia boleh retain dia walaupun masak lama-lama tapi still boleh retain dia punya nutrition. Sedap lagi sedap. So korang tahulah kalau masak makin lama makin sedap kan masak kan. Sebab dia punya rasa lagi keluar. Tak sabarnya nanti bulan puasa nanti macam-macam nak masak. Kalau dulu saya dapatkan Thermomix macam sebulan sebelum around ni lah, around bulan 3 sebelum puasa hari tu last year. Masa last year tu masa berbuka tu lah masak, ada buat kek, ada buat dessert, ada buat dodol, ada kalau saya buka puasa pun bukan cakap Melayu punya dishes, tapi kalau rasa nak buat pasta, buat selma pun saya boleh buat. So masa tu sangat-sangat best lah. Okay, nanti korang akan bila dapatkan Thermomix ni, masa berbuka tu macam-macam resepi korang akan buat. Okay, and then dengan group dekat Telegram, dekat ni mesti akan share dia orang akan masak apa. Korang pun ada idea nak masak apa, tak perlulah fikir nak masak apa So benefit cooking dengan Thermomix memang banyak lah. Macam senang, semua macam cakap quick and easy, semua orang boleh masak, boleh spend time. Yang penting adalah space saving and then auto cooking, auto washing. Itu sangat-sangat best. Okay, next kita last kali Haida, boleh follow dekat Hasni Haida, akan buat banana date smoothie. Lepas masak-masak semua, kita buat air pula. Okay? Okay, mana Haida? Okay, Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara Ella? Suara kita dengar tak Ella? Boleh dengar. Okay, alright.
Cun. Okay, Alhamdulillah. So, macam-macam dah semua kawan-kawan saya share tentang juadah-juadah diorang. But now kita ada buat satu air. So, kenalah ada satu air juga kan sebab nak cakapkan air ni memang cepat lah. So kena juga recommend sebab saya antara salah seorang yang kadang-kadang macam terlajak lah juga nak bangun sahur tu kan, tapi kita nak ambil berakat sahur tu, kita minumlah juga kan walau seteguk air. So insyaAllah before that nak share sikit sebab kita memang cakap pasal nak buat cepat kan, sebab literally buat benda ni less than 5 minutes. So nak tunjukkan yang macam with Thermomix memang you can achieve a lot of things quickly. So just quick one je lah share macam ni yang selalu orang cakap macam the famous lemonade tu memang senang, 2 seconds je. This is my favorite detox water lah. Then the rest kalamansi juice and then even nak buat frappe coffee pun senang je sekarang sebab literally senang je crush the ice yang macam Dr. Nani share tadi. Powerful blade functions tu kan. And then tadi pun ada Yasmin tunjuk dia punya chicken stock tu kan, sebab sangat-sangat senang je nak buat dengan chicken stock ni, very very easy recipe dia. And then what I like as well, turbo function tu memang powerful lah, that you can actually grind everything and it's like turn into powder yang memang macam amaze lah. I never seen that with any typical blender. And another thing that I like most as well is the weighing scale lah. Weighing scale dia tu memang up to the 1 gram accuracy. Even kalau kena angin pun dia punya scale tu memang boleh bergerak-gerak juga. Nak tunjukkan how accurate dia punya scale dia tu. Okay, so now kita terus jump into the recipe lah. Sorry, before that, sebab nak cerita juga also pasal ni. Another thing yang best on the simbol kita ni. Okay, kalau tengok kan memang dia punya bekas dia ni is made from high quality stainless steel bowl. Okay, so yang ni memang macam mana nak cakap favorite base bowl ni, mixing bowl ni is the best for food preparations lah sebab it can hold any kind of ingredients, whether it's cold, whether it's hot. So boleh macam-macam sebab dia memang tahan rasak lah, nak kata very durable material, high quality stainless steel ni. Sebab kalau kita compare pun kan, kalau kita punya blender biasa like okay lah, kalau yang biasa memang plastik ataupun tak kisahlah yang that kind of macam plastik lah rasakan, either ore ataupun kaca. Tapi yang plastik tu selalu kita kalau Asian cooking memang dia senang hold stain kan, kita punya kunyit, kita punya and also bau, kita punya belacan, macam we are very drawn to our heritage yang masak yang semua nak kena colourful, semua nak kena bau kuat kan. Tapi dengan Thermomix ni, especially dia punya mixing bowl ni memang very amazing sebab dia takkan pull any order ataupun macam kalau masak kunyit ke apa, lepas kita rinse lepas tu pun dia boleh hilang. And kalau even dia punya tutup ni pun kalau ada stain pun you can just simply jemur dekat bawah matahari terik and within 3 hours dia memang akan hilang dia punya yellow stains tu. Okay, so yang lagi satu nak cakap juga yang ni dia memang tak ada hold bau langsung. So like let's say example kita masak sambal belacan kan, ataupun kita masak sambal tumis, kita letak belacan ke udang kering ke, and dia memang definitely akan bau lah sebab it's very fragrant ingredients kan to cook with. So kita takut lah lepas tu kan kalau tiba macam kalau ramai orang datang kan, kita nak lepas masak kan ni boleh buat teh tarik. Sebab saya selalu buat lepas masak savory food, anything yang lauk-lauk pauk semua tu, and then kalau hari tu macam selalu lah kalau family datang makan, family ramai-ramai datang makan, saya akan bawa butter cake. So takkanlah nanti kari kita punya butter cake bawa kari kan, tapi tak ada tau sebab kita just basuh je, especially dengan kita punya pre-wash tu kan, kita letak je dekat batter rasa masa tu saya pre-clean wash tu, and then rinse je, letak sabun rinse je, lepas tu memang you can immediately cook dengan untuk buat desserts pula, ini sweets apa semua, without having to worry dia akan ada after smell of your previous cooking tu, tak ada masalah. Okay, so itu yang
yang best lah, maksudnya dia senang lah, dia memudahkan kerja kita yang tak payah nak banyak-banyak kali either nak tukar blender ke ataupun nak tukar pergi masak kat tempat lain ke, tak payah. You can use just one single bowl to cook both everything lah basically. Nah, daripada starter, main meal sampai dessert. Ice cream tadi juga kan macam Dr. Yela kita kata, dia banyak buat ice cream dah, lepas ada Thermomix juga. Okay, so now we're going to start dengan dia punya bahan-bahan. Okay, so interestingly, nanti kita akan share je lah dalam your respective areas. Saya akan share resepi ni, tapi just want to share with you. Ada one of the articles inside the Cookie Dough. So Cookie Dough pun another function yang amazing. It's just like your magazine, nak kata macam one-stop center magazine that you can find anything about food. Kan, kalau you foodies memang like macam suka masak dan memang seronok lah baca artikel dalam tu kan. So one of the articles dia memang ada cakap pasal 5 steps to have a perfect smoothie. Kejap, saya lupa. Okay, so dia kata daripada 5 ni kita kena ada choose dia punya base. So today kita akan pakai susu lah, saya akan pakai susu fresh milk je, full cream milk, sorry. And then kita akan add kita punya veggies lah. Fruits or veggies. So today kita akan buat pisang. So saya ada pisang juga kat sini. And then the third one is that we have to we can add any nak kata smoothie booster lah. So booster ni macam nak bagi enhance lagi kita punya smoothie, bagi lagi healthy. Typically macam superfood lah, macam chia seed ke ataupun matcha powder ke. Tapi hari ni saya akan pakai cocoa powder sajalah. Okay. And then kita nak pakai the four steps is untuk get the texture of smoothie yang smooth tu, we can use ice, crushed ice, and then kita boleh pakai yogurt, tapi today I akan guna oats. So nanti oats ni I purposely pakai rolled oats sebab nanti I nak show you guys how powerful the machine is that they can actually turn this thing into powder. Okay, and then sweeten to taste kita punya smoothie tu. So today kita pakai again natural fresh ingredient, kita akan pakai dates kan. Musim-musim sahur puasa ni memang sinonim lah kita dengan kurma kan. So kalau tengok pun today ingredient semua memang yang whole food, tak ada processed food sebab kita susu, oats, cocoa powder, pisang, memang very fresh ingredients yang cepat je nak buat. Dan maknanya kita sebenarnya kita tak ada alasan untuk tak makan makanan sihat waktu nak sahur walaupun kita ada 10 minit je tinggal sebelum imsak kan. Okay. Alright, so we're going to start now. Tapi I'm going to start first on grinding the oats. So ni memang nampak kalau boleh nampak memang very kasar kan dia punya tu kan, sebab rolled oats kan memang very keping-keping macam tu. So kita akan masuk je dalam mixing bowl. And another thing juga just to share, kan everyone kalau kita beli kita akan dapat basic cookbook ni kan. So dalam ni memang very resourceful. Nak cakap kan memang ada satu sections kat sini yang dia ada resources in terms of best functions to use with our Thermomix lah. Chopping, steaming. So now I'm going to use chopping function and dia ada specific kat sini grinding and milling yang untuk all the ingredients. Yang ni pun memang best sebab kalau buat rendang, siapa yang dah try buat rendang tu, you can actually sangai dekat dalam ni. Tak payah nak risau hangus sebab memang Thermomix akan jaga kacau-kacau, and then you can immediately blend terus all the rempah tu into powder for your rendang cooking after that kan. So memang sangat senang, semua dalam satu bowl, you don't have to tukar-tukar tempat-tempat nak masak kan. Okay, so now kat sini dia cakap cereal and grains 100 grams dalam 10 to 50 seconds atau at speed 10. So tapi yang ni sebab saya pakai 50 gram saja oats ni. So by the way portion ni cukup untuk 2 cawan Ini saya cari. Okay. Tengok dia detect leak tak ada kan. So very safety function juga, secure. Itu 30 second. And then kita terus ini dari dekat speed.
punya motor ni memang sangat-sangat, yalah kan German teknologi kan, memang semuanya cepat-cepat speed dia kan. Okay, so let's wait sekejap. Tadi kan nampak dia punya roll oats tadi tu, dah nak tunjuk dah jadi powder. Kan tadi nampak keping-keping kan, so memang dah jadi hancur, which is lagi senang nanti dia nak blend dalam smoothie kita. This is another thing yang memang saya suka sangat tunjuk kat orang, dia punya powerful blade, powerful machine, powerful motor yang grind everything together. Okay, tu 30 saat ingat kan tadi time kita 30 saat. So now we going to chuck everything inside. Kita punya pisang, yang ni boleh nak frozen, boleh tak frozen, tapi macam kita cakap lah objektif dia, kita terbangun 10 minit lagi nak imsak, mana sempat nak fikir kan. So masuk je, tak payah nak frozen pun tak apa sebab susu kan kadang dah sejuk. Dan kita punya dates masuk juga. Yang ni ikut sebab dates ni kita guna untuk kita punya pemanis smoothie ni. Jadi kalau siapa yang nak kontrol gula tak payah letak banyak lah. Lepas tu kita punya cocoa powder untuk kita punya booster, sebab orang kan kata juga cocoa powder ni boleh elevate kita punya mood, hati-hati kan nak menjalani ibadah puasa tu. And then kita punya air. So air ni I pakai dalam 300 ml. Okay. So that is just 5 ingredients. Kita blend for another 50 seconds. Like literally dalam masa 1 minit you can have a healthy food for drinks. Okay. Dah siap. Ni dah kira minit-minit terakhir juga ni kan, dah 5 minit terakhir sebelum nak imsak tu. Kita dah ada kita punya healthy drink yang very wholesome, sebab you have all the nutrition inside here and very fulfilling. And sebenarnya memang saya selalu buat juga resepi ni untuk kalau masa time puasa-puasa ganti, puasa sunat kan. Dia memang akan tahan kita punya lapar tu memang boleh tahan lah sampai tengah hari, macam tak ada rasa cepat sangat lapar. So memang sangat-sangat senang, mudah, cepat, tak payah banyak kalut, and you can prepare this less than 5 minutes. Okay, so itu saja from me. So insyaAllah before I pass back to Ella, nak ucapkan kepada semua selamat menjalani ibadah puasa. InsyaAllah mudahan tahun ni puasa kita akan lebih barakah dan penuh dengan kesyukuran lah insyaAllah. Okay Ella, that's all from me. Can get pass back to you. Okay, thank you semua. Dah siap dah. Kami sambil cakap dah siap. Okay, betul tak? Mak, okay, saya nak share screen. Okay. So, lepas korang dah tengok ni, siapa-siapa yang boleh dapatkan Thermomix, dapatkan sekarang. Sebab dia macam-macam ada host gift, ada extended warranty, yang ada full payment pun ada extra host, ada extra gift. Lepas tu yang bayar guna CIMB Bank installment pun ada extra free gift. Okay, sebelum ni tak pernah ada, okay. So grab cepat-cepat sebelum diorang dah tak nak bagi, dah habis stok ke, ataupun kalau yang kad kredit tu dah tak boleh guna debit card, kena guna kad kredit je. So siapa-siapa yang tak ada kad kredit boleh dapatkan Thermomix sekarang. Okay,
Dengan kad kredit plan ni selama 24 bulan bayar RM291 je sebulan. Yang itu macam RM9 satu hari. Ataupun boleh guna kad kredit or debit card lah kalau nak bayar deposit. And then installment. Okay, jadi 18 bulan selama sebanyak RM222.30. Okay, saya dulu just buat installment selama setahun guna CIMB card, credit card. Dah habis bayar dah pun, alhamdulillah. Yang tu siapa-siapa yang ada KKM yang ada dapat COVID punya elang boleh guna yang ni. Sebab dulu masa saya dapat elang COVID selama setahun awal tu tak nampak apa-apa yang saya beli. Okay, yang ni at least after kan COVID dah 2 tahun. So saya dah habis bayar Thermomix, COVID still ada. At least saya nampak lah. Thermomix ni hasil daripada COVID punya elang. Okay, so korang jangan risau, korang akan dapat satu set Thermomix with accessories, and then ada setiap minggu ada cooking class, ada free unboxing service by advisor, free delivery, 2 years warranty. Tapi kalau dapat beli sekarang, dapatkan Thermomix kan, korang akan dapat lagi extra 3 bulan. And then ada online recipe, ada macam-macam. Lepas tu di group kita ada dekat Telegram ada recipe club and then dengan customer club. Okay. Memang takkan tinggal lah. Ini adalah dia punya free gift untuk bulan ni. Ada 3 month extended warranty, ada host gift, ada thermos serba 1.0 liter and then sauce jar. Dan ni sauce jar ni saya tak ada, okay. And then memang tak dapat beli. Jadi kalau korang dapatkan sekarang, dapat 2 free gift ni, best. Okay. And then kalau korang buat full payment, ada lagi extra free gift. Yang ni thermos server 2.2 liter lagi besar, and then glass yogurt jar ataupun thermomat. Okay, ataupun korang buat CIMB Bank credit card installment, dapat free gift thermomat dengan Malay Kitchen cookbook ni. Yang ni saya ada juga, sangat best sebab semua masakan Melayu, tips semua ada. Okay. And then kalau korang ni adalah customer Thermomix ataupun nak join jadi advisor ataupun apa-apa nak cari income lebih, sambil masak boleh buat income, sambil masak boleh buat income. Simple saja, masak tunjuk buat income, masak tunjuk buat income, macam tu. Okay, boleh join kita orang. Okay, memang akan ada schedule, akan ada training semua. Okay, jadi jangan risau, lepas jadi advisor memang boleh buat extra income juga. Perut kenyang, duit pun dapat. Okay, Okay, kita pergi kat Hanani. Kita tengok dia masak apa sekarang ni. Hai Nani. Hai semua. Aku myself. Dah siap masak, dah boleh pegang anak. So ini dia. Ni goreng mamak saya yang tak hancur guys. Memang tak hancur. Okay. Inilah dia bestnya Thermomix. Okay. Mi goreng, bihun, nasi goreng semua tak hancur dan memudahkan sangat. Okey, nak masak gulai ikan, gulai ayam memang tak hancur. Okey. Senang, memang senang. Ada mesin tolong kacaukan, dah habis masak tolong basuhkan pula. Senang tak senang, memang Thermomix memang totally worth it. Saya menyesal tak beli pada anak yang first dulu. Okey, walaupun masa tu memang dah dengar-dengar ada Thermomix ni. Saya menyesal tak beli pada awal. Sekarang memang senang, saya buat bubur si kecil ni setiap hari. Saya bangun tidur, saya masak dulu, saya biar saya tinggal, then dah siap boleh hantar nursery setiap hari. Saya tak frozen pun makanan baby. Kan setiap hari fresh untuk tengok jilat lidah dah bibir. Sedap. Memang sedap sangat. Okay, so dapatkan Thermomix korang memang best. Okay, berbaloi insyaAllah. Okay, bye. Thank you Nani. Okay. So next kita pergi ke Eleanor. Yasmin. Mana Yasmin? Tak ada. I ke? Ella? Oh, Eleanor ke I? Oh, Eleanor, okay.
I dulu Sorry. Alright, okay. I punya sekarang ada anak I dah tolong decorate sekali. So kita letak tadi the pistachio yang kita chop, and then kita letak date sikit, lepas tu letak ada strawberry sikit. Dah tak nampak dah dia punya oats dekat mana dah. Tak boleh tunjuk banyak sangat kan, jatuh tumpah tak boleh makan, kita tak boleh sahur kita. So tadi I tunjuk the oats porridge. Siapa-siapa je boleh buat. Actually tak kisah perempuan ke, lelaki ke, pandai ke, tak pandai masak ke, budak ke, bukan budak ke kan, semua boleh buat. Yang penting kita boleh baca dan kita ada bahan-bahan dia. So senang je. Tak payahlah bangun awal sangat nak kepupang kan. So bolehlah kita, insyaAllah kita banyakkan lagi solat sunat dan ibadah yang lain. Dan kita biarkan Thermomix yang buat masak, kita buat benda lain. Kita perbanyakkan amalan di bulan puasa, insyaAllah. I mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya, tak adalah selamat berpuasa untuk semua kamu dapat berkat. Macam apa raya di perantauan kan, macam itulah. So begitulah ceritanya. Semoga kita banyak lagi mendapat lebih pahala daripada ibadah, bukan setakat solat, tapi menjamu selera dan memberi makanan kepada keluarga, sahabat handai dan lain-lain juga. InsyaAllah. Alright. Okay, thank you. Okay, Yasmin. Okay. Okay, so ini I punya pasta. So nanti just lemon garlic ni I tak gaul-gaulkan dia lagi. Bila ready nak makan nanti I just mix them together. So I gantikan dengan udang. So udang ni pun I pakai resipi dekat dalam cookie dough. I use the high temp function tu. Sedap sangat. The recipe called kampiong prawn, I think. So senang, just 4 minutes. Kalau you nak pakai high temp, senang sangat. So kalau you want your extra time, you want to do multitasking in your kitchen, and also you want to provide a delicious dish for iftar, please get your Thermomix because it works wonders. I can really assure you. Okay, so selamat menyambut Ramadan, and if you don't meet untuk raya, selamat hari raya juga. Okay, thank you Ella. Dah. Oh, kita dah tunjuk tadi lah. Sebab kita dah hidang teruskan tadi. Okay. So, dapatkan juga Thermomix anda sebelum terlewat ya. Okay. Okay, thank you semua. Alamak. Dia nak ni. Enggak. Okay, thank you semua. Ya, join. Bye. Bye. Thank you guys. Beli Thermomix guys. Thank you. Picture je Ella, you want to take picture with the food ke? Ya. Lingkar, takut tumpah ni. Itulah, because I remember last time macam selalu kena tunjuk food je. Tak ada takat sekarang. Tak suka. Okay. Kita tengok makanan korang tau. Jom. Thank you semua. Thank you. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Thank you guys. Puasa. Thank you Ella. Thank you everyone. Enjoy everyone. Thank you. Bye. Okay, bye. Oh, dia nak oat. Nah. Oh, baby.